yang bercakap, siapa ni? Pandai-pandai je ambil orang buta jadi kaunselor. Kan? Boleh ke orang buta jadi kaunselor kan? Ya. Dah lah buta nanti makan gaji buta. Saya dengar YB tapi saya Assalamualaikum, ni nama siapa? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hafiz bin Halim Oh, YB. saya panggil Hafiz saja ya. Boleh, boleh. Itu YB, nama boleh. glamour lah kan? Nama glamour sangatlah tu. Alhamdulillah, ya. Saya ni difahamkan Pak hari bulan Januari setiap tahun kita meraihkan Hari Braille sedunia. Ya, betul. Jadi sebab itulah hari ini kita ada Cik Hafiz sebagai kita punya artis hari ini. Boleh ya? Ya, Okey, terima kasihlah Cik Hafiz yang datang. Alhamdulillah. Mungkin Cik Hafiz boleh ceritakan kepada kita orang nak menonton video kita hari ini, apakah tugas Cik Hafiz, apa kerja Cik Hafiz sekarang ini. Okey, terima kasih YB atas soalan yang memang inilah antara permulaan kita nak kenal kan. Dan alhamdulillah saya ditempatkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat di bahagian psikologi kaunseling sebagai seorang pegawai psikologi semenjak 2009 hingga sekarang. Alhamdulillah. Cik Hafiz, oleh kerana kita hari ini bercakap pasal Hari Braille sedunia. Ya, betul. Mungkin boleh ceritakan sikit apa tu Braille tu, bagaimana ianya digunakan. Okey, terima kasih YB. Okey, bila kita sebut ni Braille ini YB, Braille adalah tulisan dalam bentuk timbul. Tulisan yang timbul. Tapi bukan maksud tulisan A, B, C itu timbul. Tak. Braille ni adalah merupakan titik-titik timbul sebanyak 6 titik yang digabung-gabungkan. So daripada 6 titik ni asal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabungan daripada ke-6 titik ni YB, dia akan membentuk A, B, C, D, E. Kan? Even 1, 2, 3. Dan alhamdulillah daripada titik tu jugalah yang kita gunakan untuk jadikan sebagai huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, semua ada. Jadi kita alhamdulillah kita dapat menggunakan Braille ni untuk kita punya kehidupan dalam konteks akses kepada information. Dan mungkin sebelum ni kita dengar yang Louis Braille adalah orang yang pencipta yang ataupun orang yang kata yang telah mengubah suai sistem ni panggil night writing. Sistem malam ni patut digunakan oleh pihak ketenteraan France ketika itu. Tapi bila Louis Braille ni dia dapat benda itu, dia belajar dan dia telah orang kata ubah suai dan akhirnya 6 titik itulah digunakan sampai sekarang. Berapa lama tempoh masa untuk Hafiz belajar Braille tu? Saya untuk maklum YB, saya ni hilang penglihatan ketika usia saya 11 tahun. Saya bukan lahir sebagai okey penglihatan ya tuan-tuan puan. Jadi alhamdulillah Allah duga saya bagi ujian, tapi itu semua nak membolehkan saya belajar Braille dan orang kata berkhidmat untuk komuniti wakil penglihatan dan komuniti wakil keseluruhan. Dan mana saya belajar Braille ketika itu mengambil masa sebulan ke 2 bulan juga. Mula saya raba macam-macam orang lain raba, macam apa orang kata macam jerawat dia. Titik-titik timbul babi kan. Kita tak tahu ini A ke B ke C, tak tahu. Bila belajar kita nak, that's why okey penglihatan dia punya jari dia sangat sensitif. Sentuhan dia very orang kata strong. Sebab Hafiz sudah pernah boleh melihat. Yes. Tapi berbanding dengan orang yang tak pernah dapat melihat, cabarannya lebih tinggi lagi kan. Betul. Untuk belajar Braille. Di mana Hafiz belajar? Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kelang. Alhamdulillah bila saya disahkan terus tak nampak, saya belajar di sana dan alhamdulillah bila belajar dalam 2 bulan tu sebenarnya lama juga sebenarnya tu anaknya YB. Tapi alhamdulillah Allah bagi kekuatan belajar apa semua, dan cabaran terbesar sebenarnya YB, kita nak menerima hakikat kita yang tak nampak ni. OKU penglihatan yang lain orang kata secara daripada kecil ni YB, mereka tak ada isu untuk nak terima diri dia sebagai okey penglihatan. Kita ni yang tak nampak ni masa umur besar ni atau benda umur 20-an ni, itu cabaran besar. Dan kalau mereka redha awal, insya-Allah dia can move on dengan lebih awal kan. Itu cabarannya. Dan nak belajar tu memang kita ada kena belajar dari segi dia punya alphabet lagi, dia punya number kan. Dan tu dengan sains-sains dia banyak YB. Bagaimana cabaran waktu bekerja pula? Apa perasaannya? Dan kadang-kadang kita mendengar apa orang bercakap, bukan mengenai kita, tapi mungkin orang bercakap, yang seronok-seronok tu yang kita tak dapat lihat kan. Apa perasaannya? Okey, bila kita cerita bekerja ni YB, isu tentang OKU ni YB, dia datang antara isu besar yang berkaitan dengan persepsi. Persepsi masyarakat atau persepsi persekitaran kita. Dan kami ni kalau diberi peluang, diberikan sistem sokongan yang betul, insya-Allah kita dapat buat yang terbaik. Paling-paling pun sama dengan orang yang upaya. So bila kita bekerja, bila kita masuk kerja,
halangan yang antara yang kita kena lalui ialah dari segi sikap, kan? Bila kita sebut sikap ni benda yang ada dalam semua orang. Dan saya sendiri mengalaminya dalam konteks sikap ni YB. First time JKM menerima kehadiran pegawai psikologi yang tak nampak, totally blind kan ketika itu. Dan ada nak kongsi kat sini lah, ada rasa terdengar daripada kejauhan yang bercakap, siapa ni? Pandai-pandai je ambil orang buta jadi kaunselor kan? Boleh ke orang buta jadi kaunselor kan? Dah lah buta nanti makan gaji buta. Saya dengar YB tapi saya kekalkan. Sakit tu memang sakit YB. Tapi itu semua kita anggap adalah ujian yang Allah nak bagi pada kita supaya kita lebih kuat. Nak kita lebih kuat. Jadi persepsi inilah yang kita nak ubah dan pastinya benda tu ada dan kita punya peranan antaranya melakukan perubahan dalam konteks pemikiran itu sendiri. Sesuailah. Dan kita kena tunjukkan. Dan kita kena tunjukkan bahawa kita boleh YB. Inilah Hafiz ni sesuai jadi kaunselor. Dapat memotivasikan orang. Bukan saja orang yang kurang upaya tapi orang biasa. Sebab dengan cara Hafiz berfikir itu, ia memberi galakan, kesedaran kepada orang lain. Okey, memandangkan Hafiz ni bergerak sana sini untuk bekerja. Kalau dulu jadi pegawai khas Timbalan Menteri, bagaimana Hafiz boleh bergerak dengan mudah sekali? Mungkin bagi saya sebut mudah sekali ya. Sebab saya percaya Hafiz tahu caranya supaya kita dapat berkongsi dengan orang di luar sana ya. Okey, bila kita kaitkan dengan Braille itu sendiri YB Braille adalah satu konsep sentuhan. Sentuhan ataupun benda kita tactile, emboss, itu konsep-konsep. That's why Braille ni daripada falsafah Braille itu sendiri, maka kebanyakan idea sistem sokongan yang kita kena berikan ialah berkaitan dengan benda yang kita boleh touch. Jadi dalam konteks saya berjalan, kalau YB perasan sekarang dah banyak tempat yang ada yang yellow tactile tu kan? Ya. Okey, itu salah satu perkara ataupun salah satu dipanggil sistem sokongan yang diperlukan oleh okey penglihatan untuk bergerak dengan mudah. Dan ada di tengah-tengah di setengah-setengah tempat yang lift ada Braille bersuara. Kan? Itu semua. Ya betul. Yes, itu semua menyokong. Dan alhamdulillah setakat ini di Kuala Lumpur atau di bandar-bandar yang besar, sistem pengangkutan dia dah banyakkannya mesra OKU. Walaupun ada perkara-perkara kecil-kecil sikit-sikit boleh kita tambah baik. Tapi overall alhamdulillah. Saya rasa ini yang dikatakan correct attitude. You have a correct attitude about whatever that you are facing now. Yes. Jadi syukurlah saya ucap tahniah kepada Cik Hafiz. Dalam tu ada 2 degree. Tak ramai orang dapat 2 degree sekali tu. Dan saya nampak Cik Hafiz punya testimoni tu banyak betul yang dah dibuat. Terima kasih banyaklah Cik Hafiz di atas apa yang telah dilakukan, disumbangkan untuk negara kita dan untuk mereka di luar sana. Saya mengharapkan agar apa yang Cik Hafiz lakukan hari ini merupakan satu motivasi dan juga memberi galakan kepada orang lain. Saya bagi pihak kementerian ucap banyak terima kasih di atas sumbangan Cik Hafiz dan juga di atas peranan yang dimainkan untuk membantu orang lain ya. InsyaAllah. Selamat menyambut Hari Braille Sedunia. InsyaAllah. Terima kasih YB dan saya pun doakan semoga YB pun diberikan kesihatan dan terus dapat memandu Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dalam kita membentuk sebuah komuniti yang sustain terutama dalam konteks komuniti OKU sendiri insya-Allah. Okey, insya-Allah. Amin.